Jangan Islam yang kau bawa ke sana kemari, kaulah masuk ke Islam. Islam ini, Islam itu, Islam ini, Islam itu. Jadi Islam itu pecah. Jadi umat ini berpecah-pecah. Banyak kan? Islam ini, Islam itu, Islam no, Islam nin. Kenapa Islam yang dibawa ke sana kemari? Kenapa Islam yang dipecah-pecah? Masuklah kau ke dalam Islam. Masuklah engkau ke dalam Islam dengan sempurna. Bukan Islamnya yang kau masukkan ke diri kau, bukan Islam yang kau masukkan ke puak-puak kau itu. Jadilah Islam puak-puak. Islam puak ini, Islam puak itu, Islam kaum ini, Islam kaum itu. Semua kaum masuk ke dalam Islam. Semua hukum ikuti hukum Islam. Semua ikutlah kaedah Islam. Ikutlah apa yang sudah ditentukan Islam. Itu bukan Islam yang kau masukkan ke puak, bukan Islam yang kau masukkan ke kaum-kaum. Jangan Islam dikaum-kaumkan, tapi semua kaum masuk semua ke dalam. Mau Indon kah, mau Malaysia kah, mau Singapura kah, mau Brunei kah, mau Thailand, Filipina, semua masuk ke dalam. Jangan Islam dibawa ke Indon, jangan Islam dibawa ke Malaysia, jangan Islam dibawa ke Brunei, jangan Islam dibawa ke Filipina. Pecahlah Islam ni. Assalamualaikum para hadirin semua yang hadir di malam hari ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Udkhulu bisilmi kaffah. Ya ayyuhallazina amanu, sesungguhnya hidup dan kehidupan kita dunia wal akhirat tak lain tak bukan adalah untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita dalam majlis yang kecil ini, majlis Hadratillah Mardatillah, yang setiap hari tak lupa tujuan kita, matlamat kita adalah hanya untuk keredaan Allah semata-mata. Bukanlah kita mencari ilmu, menuntut ilmu kepada Allah. Ilmu Allah hanya milik Allah semata. Barang sesiapa yang menghendaki ilmu daripada Allah yang Maha Suci, maka hendaklah dia mensucikan dirinya. Sesiapa yang keluar daripada rumahnya, meninggalkan rumahnya, berniat untuk ilmu Allah, maka Allah menghitungnya dengan pahala jihad. Apabila keluar dari rumahnya untuk berniat dalam ilmu Allah, sesungguhnya Allah akan bagi kepadanya pahala jihad sebelum dia sampai pulang lagi ke rumahnya. Maka dari itu sungguh-sungguhlah berniat, zazamkanlah pada diri engkau semua bahwasanya pentingnya kita belajar, kita menuntut ilmu, kita mengetahui, kita memahami apa, siapa sebenarnya yang kita sembah, yang kita ingat dalam kehidupan kita sehari-hari, yang selama ini kita tak tahu apa yang disembah, apa yang diingat, apa yang kita pikirkan, siapa yang bagi kita hidup, siapa yang bagi kita rezeki. Sampai hari ini kita tak paham apa sebenarnya Allah, apa sebenarnya Rabb itu. Tiada amal apabila kita tidak mengetahui Allah. Tiada solat apabila kita tidak mengetahui
siapa Tuhan sebenarnya. La solatin bila ma'rifatullah. La solatin bila ma'rifatullah. Tidak ada solat itu, tidak ada amal itu kecuali kau mengetahui, kecuali kau mengenal Allah. Batal solat kamu, batal amal kamu, apa saja yang kau perbuat apabila kau tidak kenal Tuhanmu, maka apapun yang kau lakukan, kebaikan apapun yang kau buat, semuanya batal karena tidak mengenal Allah dan tidak dikenal Allah. Apa-apa yang kau buat, apa-apa yang kau lakukan, itu daripada Allah, itu ciptaan Allah. Aku cipta engkau, aku buat engkau, aku zahirkan engkau dengan apa-apa yang kau buat. Maksudnya aku cipta kau, apa aku buat engkau dengan apa-apa yang kau buat itu yang baik. Maksudnya apa-apa yang daripada Allah itu yang baik, yang tidak baik itu daripada dirimu sendiri. Di surat An-Nisa ayat 79. Sesungguhnya apa-apa yang baik itu datangnya daripada Allah. Yang tidak baik itu datang daripada dirimu sendiri. Tajuk kita malam hari ini, kajian kita pada malam hari ini, Ma'rifatullah, Zat Al-Haqqul Haq. Al-Haq, Al-Haqqul Haq, pada masa la ta'yin. Maksud zat Al-Haq itu, maksud zat Al-Haq itu, bukan bermakna titik zat. Bunyi zat itu kepada zatul bukhti, maksud bunyi zat pada zatul bukhti atau zat sebenar-benar zat itu bukan berupa zat, bukan berupa zat makhluk. Jadi perkataan bunyi zat itu pada zatul bukhti, zat sebenar-benar zat, bukanlah zat makhluk. Jadi bunyi zat ini untuk menyampaikan kepahaman, untuk mengetahui. Jadi kalau dimaknakan zat itu makhluk, ini salah kepada kedudukan Allah. Tidak benar apabila kita mengatakan zat la ta'yin itu, atau zatul bukhti, atau diri Rabbul Izzati itu zat. Paham ini? Maksud kita bunyikan zat di sini pada zatul bukhti, zat sebenar-benar zat, zat la ta'yin ini bukan zat hidup yang dihidupkan. Jadi tuan-tuan sentiasa dengan zat Allah, zat Allah. Nah, maksud zat Allah itu bukan zat yang diciptakan. Bunyi zat di sini untuk menunjukkan diri zatul bukhti atau zat Rabbul Izzati. Zatul bukhti ini zat sebenar-benar zat. Rabbul Izzati Tuhan sekalian zat. Zatnya zat. Maksud zatnya di sini Tuhannya Tuhan. Yang dimaksud zatnya zat itu, Tuhan sekalian zat, Rabbul Izzati, Tuhan sekalian zat. Jadi jangan membunyikan zat itu pada Rabbul Izzati, maka gugurlah kepahaman kita kedudukan Rabbul Izzati, kedudukan Tuhan. Adapun zat itu yang diciptakan. Adapun zat itu, bunyi, jirim, jisim yang diciptakan, yang dizahirkan. Jadi bukan Tuhan itu zat. Jadi bunyi zat di sini, bunyi zatul bukhti itu bukan dia itu zat. Paham di sini? Sentiasa kita mengatakan Allah itu zat, zatullah, zatullah. Maksud zatullah itu kedudukan diri Tuhan. Maksud bunyi zatullah itu kedudukan diri Tuhan, untuk mengambil paham, untuk menjelaskan. Jadi kalau menjelaskan mesti berbunyi, bukan bermakna zat itu Tuhan. Kalau zat itu Tuhan, gugur, batal. Kalau kita katakan zat itu Tuhan atau zat Tuhan, sudah batal.
Jadi kalau kedudukan musyahadah dalam kaedah musyahadah, ya, ilmu musyahadah tidak dikatakan zat itu Tuhan. Kenapa tidak dikatakan zat itu Tuhan? Asma, af'al, sifat, zat itu tiada disembah, tak boleh disembah. Daripada ini, zat itu bukan Tuhan. Jadi bunyi zatullah di sini, berbunyi zatullah di sini bukan zirim pada Tuhan, bukan jisim pada Tuhan. Paham di sini? Contoh asma'ullah, ini asma diri Tuhan, asma diri Allah. Asma'ullah, asma'ul husna, itu nama diri Tuhan, bukan nama. Tengok halus ya. Yang selama ini, yang selama kita faham asma'ullah itu nama Allah. Kenapa dikatakan asma'ullah itu bukan nama bagi Allah? Kenapa asma'ul husna bukan nama Allah? Kenapa dipanggil asma itu? Kenapa asma itu bukan nama Allah? Kenapa? Ini sedikit saja. Baru dengar ni kan? Ni kalau orang yang tak faham, dikata dia ini sesat. Pengetahuan yang tak sampai, akal yang pendek, paham yang rendah, paham yang dangkal. Kenapa asma itu bukan nama bagi Allah? Allah itu sudah nama. Tengok, ulang ya. Asma'ullah, asma'ullah, nama Allah. Kalau Allah kan nama. Jadi kalau asma Allah, nama Allah. Jadi kalau asma Allah, nama. Tengok. Kan halus kajian ini. Halus. Tadi Bahadi cakap asma Allah itu nama Allah, itu yang kamu ketahui. Kalau di kajian musyahadah, asma Allah itu bukan nama bagi Allah. Kenapa bukan nama bagi Allah? Allah itu sudah nama. Paham di sini? Allah itu nama. Asma, Allah itu asma. Alif lam lam ha itu jirim. Alif itu huruf, bukan Tuhan. Alif huruf itu. Jangan dinisbatkan, jangan diiktikafkan kepada Tuhan. Sentiasa kamu mengatakan alif itu Allah. Sentiasa kita mengatakan, berpendapat, merasakan alif itu menunjukkan diri itu bukan. Buang itu dari pemikiran, buang itu dari pendapat, buang itu dari kaedah pengenalan kepada Allah. Alif itu huruf hijaiyah, bukan Tuhan. Huruf bunyi. Lam awal. Lam awal. Alif lam ha, sambung bunyi Allah. Alif itu huruf, lam awal itu huruf, lam akhir itu huruf, ha itu juga huruf. Tidak ada Tuhan di situ. Tidak ada zatul muhti di situ. Tidak ada. Jangan berkata, jangan bermaksud, jangan bermakna alif lam lam ha itu Tuhan. Syirik. Jangan lagi mengatakan Allah itu Tuhan. Jangan lagi mengatakan berhayal, bermaksud, bermakna Allah itu Tuhan.
Allah itu nama bagi diri Tuhan. Allah itu pemanggil diri Tuhan. Allah itu penyebut diri Tuhan. Paham? Paham ini? Alif lam lam ha itu Allah itu huruf, kata, bunyi, sebut, bermakna nama, bermakna asma. Berkali-kali hadis sudah sampaikan. Ini pengenalan sebenar-benar mengenal diri Tuhan. Jangan lagi ada di dalam hati kamu, di pemikiran kamu, bahwasanya alif lam lam ha itu Tuhan. Salah. Berapa banyak dalam dunia ini mengatakan alif lam lam ha itu Tuhan. Baik di syariat, baik di tarekat, hakikat, makrifat pun mengatakan, kaedah makrifat pun sentiasa mengatakan alif lam lam ha itu Tuhan. Asma itu dikatakannya Tuhan. Huruf itu dinisbatkan kepada diri Tuhan. Banyak orang tasawuf mengatakan alif itu Allah. Mana boleh satu huruf itu dibunyikan Allah? Tak boleh satu huruf dikatakan Allah. Batal. Satu huruf alif itu, ini banyak di kajian tasawuf dinisbatkan, dinasabkan, diiktikafkan, seakan-akan dikaji. Alif itu dikatakannya Tuhan. Alif itu bermakna Allah. Jangan. Ini pengenalan sebenar-benar Tuhan. Semurni-murninya pengenalan Tuhan. Jangan ada syirik jali. Jangan ada syirik hafi. Jangan ada syirik hafizun hafi apabila nak mengenal diri Tuhan. Bila berdiri sembahyang, bila kita melakukan ibadah solat, jangan ada iktikaf apapun di dalam kau mendirikan solat. Jangan kau membayang-bayangkan huruf alif itu pada dirimu, memasuk-masukkan, menegak-negakkan huruf alif itu pada dirimu. Itu syirik. Masa berdiri sembahyang, kau mengatakan diiktikafkan diri kamu yang berdiri itu huruf alif. Tegak huruf alif itu pada diri ini buat apa? Mengapa pula diri kau itu jadi huruf alif? Kau bukan alif. Rusak sembahyang kita, rusak solat kita. Huruf alif tak boleh sembahyang. Huruf alif tak boleh menyembah. Huruf alif tak boleh baca ayat. Mengapa diri kau yang sempurna ini kau katakan alif? Alif itu tak boleh menyebut nama Allah. Alif itu tak boleh dinisbatkan kepada diri manusia. Alif tak boleh buat apa-apa. Huruf alif itu kau yang buat. Huruf alif itu kau yang gores. Bukan Tuhan yang goresnya. Paham tak? Huruf alif itu bukan Tuhan yang goreskan. Yang bunyikan pun bukan Tuhan. Kau yang bunyikan tu. Yang tulis huruf alif itu siapa? Tuhan kah? Tuhan yang buat huruf alif itu. Mengapa dikatakan alif itu Tuhan? Kalau tak kau gores tu, kalau tak kau gores, mana ada huruf alif tu? Mengapa pula itu dinisbatkan jadi Allah? Mengapa pula itu diiktikafkan jadi diri Tuhan? Kau yang buatnya. Kau yang gores. Banyak kan ini kan tasawuf ni? Berumpama-umpama, bermaksud-maksud, dimaksud-maksudkan, dimakna-maknakan. Huruf pun ditajalikannya juga. Bunyi apa ni? Kajian tasawuf. Alif ini apa? Ini Allah kata dia. Oh, nak ambil faham? Tak boleh. Nanti murid jadi salah faham. Kedudukan murid itu dia tak faham kau katakan alif ini Tuhan, alif ini Allah, alif ini diri kamu. Ada lagi alif, dal, mim.
Alif, dal, mim. Berbunyi Adam. Bukan Adam itu. Tak boleh kau katakan alif, dal, mim itu menjadi Adam. Adam bukan dari huruf. Adam dicipta bukan dari huruf-huruf. Apalagi yang sering dinisbat-nisbatkan, yang diitikaf-itikafkan. Mim ha, mim dal. Dikatakannya Muhammad itu dari huruf mim, dari huruf ha, dari huruf mim, huruf dal. Muhammad itu bukan dari huruf. Kenapa kau potong-potong? Mim kepala kata dia. Ha itu dada. Mim yang kedua pusat. Dal kaki. Tengok. Mengapa ini? Ilmu apa ini? Tasawuf. Bukan memburukkan tasawuf, bukan mengkeji tasawuf. Tasawuf sebenar-benar tasawuf bukan memecah-mecah hijaiyah, huruf hijaiyah ini menjadi diri manusia. Ilmu tasawuf bukan mencari Tuhan di dalam huruf. Ilmu tasawuf bukan mengkaji huruf dapat Tuhan. Mana boleh kau kaji huruf-huruf itu, boleh kau jumpa Tuhan. Tak ada. Kaedah tasawuf, ilmu tasawuf bukan ilmu mengenal Tuhan, bukan ilmu mengenal Allah. Sifat 20 itu bukan ilmu mengenal Allah, bukan ilmu mengenal Tuhan. Tauhid itu bukan ilmu mengenal Allah, bukan ilmu mengenal Tuhan. Tauhid bukan. Apalagi martabat 7 bukan mengenal Tuhan, bukan ilmu, bukan kaedah mengenal Allah. Bukan. Tidak ada satu hadis pun, tidak ada satu surat pun, tidak ada satu ayat pun yang disebutkan tadi itu ilmu kaedah mengenal Allah. Tak ada. Apa kaedah? Apa ilmu? Apa jalan mengenali Allah? Mana? Ma'rifatullah. Ma'rifatullah. Ilmu ma'rifatullah. Kaedah ma'rifatullah. Inilah jalan, inilah kaedah, inilah ilmu nak mengenali Allah, nak mengenali Allah, bukan yang lain yang tadi itu. Jangan mau engkau ditunjuk belajar sifat 20. Sifat 20 itu kau boleh mengenal Tuhan, boleh mengenal Allah. Tak boleh. Bunyinya saja, tajuknya saja sifat 20. Macam mana kau katakan kau nak mengenal Allah? Ilmu mengenal Allah itu ma'rifatullah, bukan ilmu mengenal sifat 20. Apa itu sifat 20? Mengenal sifat 20. Sifat 20 kata dia bukan sifatullah. Kalau mengenal sifatullah baru mengenal sifatullah. Ini yang kau belajar ni sifat 20. Ada Allahnya di situ. Macam mana nak kenal Tuhan dengan sifat 20? Dimasuk-masukkan menjadi mengenal sifatullah. Kalau kau nak mengenali sifatullah, belajar sifatullah, bukan belajar sifat 20. Nak mengenali Tuhan bukan martabat 7. Tuhan tak pakai martabat dah. Martabat itu manusia, martabat itu makhluk. Tak boleh mengenal Tuhan dengan martabat. Martabat 7, martabat 9, martabat 40, martabat 100. Tak ada. Jangan kau mengenal Allah dengan martabat. Martabat 7, martabat. Dah martabat pula. Lama-lama makan martabat. Tak ada ilmu martabat tu, tak ada. Martabat 7, martabat 9. Yang lama-lama perut kenyang makan martabat. Tidak ada. Lalu bang, kami ni nak belajar sifat. Belajar sifatullah, belajar asma'ullah, belajar af'alullah, belajar zatullah. Kalau belajar sifat 20 mesti ada zat 20. Kalau ada sifat 20 mesti ada zat 20, mesti ada asma 20, mesti ada asma af'al 20. Ada tak dikatakan sifat 20 Allah? Ada tak dikatakan kajian sifat 20 Allah? Ada ke tidak? Tak ada kan? Di situ bunyinya sifat 20. Sifat 20 saja.
Sampai jatuh langit tu kau tak kenal Tuhan dah. Mana ada Tuhan itu sifatnya 20? Lepas tu dibagi lagi. Ke mana dibaginya? Sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah, sifat salbiyah. Lepas tu sifat nafsiyah. Lepas tu sifat julaiha. Jangan lupa sifat julaiha. Ada je. Mengamuk yang belajar sifat 20 ni. Mengapa pula kau marah? Aku kan tak cakap yang kau belajar sifat 20, tak aku sebut nama kau. Mengapa pula kau marah? Aku kata sifat 20 tu, belajar sifat 20 tu bukan mengenal Tuhan. Mengenal sifat lah. Yang kau belajar sifat, yang kau kenal sifat. Mengapa pula kau belajar sifat, mengetahui sifat, paham sifat, Tuhan pula yang kau kenal. Ini sikit-sikit marah. Kalau aku sebut nama kau si Hadi, sifat 20 yang dibawa si Hadi, Hadi lah yang marah. Tak aku sebut nama kau. Mengapa kau merasa memang betul lah kau yang salah? Ini marah aja. Aku bercakap ni dikatakan dia mengkeji pula. Aku cakap belajar sifat 20 itu bukan mengenal Allah. Mana lagi tasawuf itu, ilmu tasawuf, kaidah tasawuf bukan mengenal Allah, bukan mengenal Tuhan. Mana ilmu kaidah mengenal Allah itu? Ma'rifatullah, awwaluddin ma'rifatullah. Itu saja, jangan kau guna yang lain. Jangan jalan-jalan yang lain. Namun mengenal Allah itu boleh dengan kaidah syariatullah, boleh kaidah tarikatullah, boleh dengan kaedah hakikatullah, boleh dengan kaedah ma'rifatullah. Bukan syariat si Hadi, bukan tarekat Hadi, bukan tarekat ini, bukan tarekat itu, bukan hakikat ini, bukan hakikat si Hadi, bukan ma'rifat tu Hadi, bukan ma'rifat tu ini, tu itu. Datuk kau yang kau kenal. Tak ada ma'rifat tu dah. Makrifat tu ini, tu itu tak ada. Yang ada makrifatullah, yang ada syariatullah, yang ada tarekatullah, yang ada hakikatullah, yang ada makrifatullah, kalamullah, syahadatullah, ghaibullah. Itu saja yang ada. Lain tak ada. Itu kau sendiri yang buatnya. Tarekat ini, tarekat itu, tarekat ini. Jadi berpecah-pecah umat ni jadinya. Kau salah, ini salah, kau betul, ini tak betul, ini sesat, itu sesat. Apa jadinya umat ni? Cubalah pakai syariatullah. Semua kita ni guna syariatullah. Siapapun kau Islam syariatullah. Di bumi manapun kau guna syariatullah. Kita ni satu. Tarekatullah. Semuanya satu. Jangan Islam yang kau bawa ke sana kemari. Kaulah masuk ke Islam. Islam ini, Islam itu, Islam ini, Islam itu. Jadi Islam itu pecah. Jadi umat ni berpecah-pecah. Banyak kan? Islam ini, Islam itu, Islam no, Islam nin. Kenapa Islam yang dibawa ke sana kemari? Kenapa Islam yang dipecah-pecah? Masuklah kau ke dalam Islam. Masuklah kau ke dalam Islam dengan sempurna. Bukan Islamnya yang kau masukkan ke diri kau, bukan Islam yang kau masukkan ke puak-puak kau itu. Jadilah Islam puak-puak. Islam puak ini, Islam puak itu, Islam kaum ini, Islam kaum itu. Semua kaum masuk ke dalam Islam. Semua hukum ikuti hukum Islam. Semua ikutlah kaedah Islam. Ikutlah apa yang sudah ditentukan Islam. Itu bukan Islam yang kau masukkan ke puak, bukan Islam yang kau masukkan ke kaum-kaum. Jangan Islam dikaum-kaumkan, tapi semua kaum masuk semua ke dalam. Mau Indon kah, mau Malaysia kah, mau Singapura kah, mau Brunei kah, mau Thailand, Filipina, semua masuk ke dalam. Jangan Islam dibawa ke Indon, jangan Islam dibawa ke Malaysia, jangan Islam dibawa ke Brunei, jangan Islam dibawa ke Filipina. Pecahlah Islam ni. Terasing-asing, berpecah-pecah Islam ni. Ada pula Islam Arab lah. Mana ada Islam Arab?
Arab yang Islam. Tak ada Islam Malaysia. Yang ada Malaysia Islam. Tak ada Islam Indonesia. Tak ada Islam Singapura. Tak ada Islam USA. Tak ada. Semuanya masuk dalam Islam. Indonesia Islam, Malaysia Islam, Singapura Islam, Brunei Islam, Filipina Islam, kan satu Islam tu. Jadi kembali kepada tajuk kita. Apa kedudukan Tuhan semasa yang dipanggil la ta'yin, nuftah. Kalau nuftah itu sudah berproses. Orang kata nuftah ghaib, nuftah awal, nuftah akhir. Itu sudah berproses. Itu sudah berproses, sudah jadi, sudah ada goresnya. Ada lagi yang cari titik ba lagi. Mana itu titik ba, di mana itu titik ba? Mengapa ba yang kau cari? Banyak kan yang kaedah-kaedah cari titik ba ni. Ada apa dengan titik ba ni? Tuhan ke titik tu? Kalau kau jumpa titik ba tu, kau jumpa Tuhan ke? Kau tahu Tuhan ke? Kau kenal Tuhan ke? Adakah titik tu Tuhan? Tuhan bukan titik. Tuhan tak ada dalam ba. Ba bukan Tuhan. Titik pun bukan Tuhan. Nuktah pun bukan Tuhan. Tuhan bukan sebutan. Ini perkara titik ba dah bergaduh orang. Mana titik ba? Di mana titik ba? Titik ba tu di ba lah, di huruf kau tu. Bergaduh pasal titik ba je. Sebelum ba itu bertitik, apa namanya kata dia? Mana ada namanya? Mengada-ngada. Ba itu kalau ada titik dikatakannya ba. Sebelum ada titik, apa namanya katanya? Tak ada. Bodoh. Ba itu kalau tak ada titik, mana ada namanya? Mesti ada titik baru dipanggil ba. Kau tanya pula sebelum ada titik apa namanya? Itu bodoh, balul. Kalau tak ada titik, mana ada nama? Sebab kalau 2 titiknya ta, 3 titiknya sa. Kau hilangkan titiknya, balul jadinya. Bodoh kau. Adakah ditanya, ba itu kalau tak ada titik, apa namanya? Mengapa kau hilangkan titiknya? Tak adalah namanya. Kenapa tak kau hilangkan aja alif tu? Apa namanya kalau alif tak ada? Macam-macam ilmu sekarang ni, macam-macam kaedah orang. Apa namanya kalau ba tu tak ada titiknya? Apa namanya? Kalau ba tak ada titiknya dipanggil balul. Tak tahu kau balul? Sepupunya bodoh. Ada ke ba tak ada titik di mana? Menyampah ilmu sekarang ni. Macam-macam alif, ba, ta. Kalau jumpa titik ba, jumpa Tuhan kata dia. Kalau jumpa titik ba tu, jumpa Tuhan. Macam mana kau kata jumpa titik ba, jumpa Tuhan? Dari mana? Kaedah dari mana? Titik boleh jumpa Tuhan? Titik tu Tuhan kau ke? Bolehkah titik jadi Tuhan? Kau saja dibuat Tuhan. Kau yang bikin titik, kau pula jadi Tuhan. Buatan kau tu Tuhan kah? Dah tak payahlah kaji titik tu lagi. Menyampah lah titik-titik. Titik tu dengan bini kau tu di rumah tu ada titiknya tu. Kau tengok bini kau tu, tengoklah 3 titiknya. Jadi la tu tiada. Tengok ya. Jangan dikatakan la ta'yin sebut la ta'yin itu apa itu maknanya la ta'yin. La itu tiada. Yin itu apa? La ta'yin. Tak ada. Kalau Cina yin itu kata dia apa? Yin itu ong. Hong Kong yin yang.
Yin itu panas, yang sejuk. Yin yang yin yang tu dispenser lah. Kowe. Yin yang. Itu panas, sejuk. Jadi kalau la ta'yin, ta, huruf ta, apa tu? La, tiada, la ta'yin itu maksudnya tiada, la ta'yin, apa itu maksudnya? Itu kan mudah tu, jelas kan? La ta'yin, apa tu? Tak ada apa-apa, tiada apa-apa, belum ada apa-apa, itu maksudnya. La ta'yin itu maksudnya belum ada apa-apa, sebelum ada apa-apa, itu maksud la ta'yin itu. Guru-guru ni dah banyaklah kaedah ini, kaedah itu, semua disebutnya. Sebelum ada yang dicipta, sebelum ada langit, sebelum ada bumi, sebelum ada. La ta'yin itu maksudnya tiada apa-apa, belum ada apa-apa. Okey, belum ada apa-apa ni, Tuhan ada ke tidak? Ada. Kenapa dikatakan la ta'yin itu belum ada apa-apa? Kenapa dimaknakan la ta'yin ini bermakna tak ada apa-apa? Kalau tak ada apa-apa, maknanya Tuhan ini syirik sudah. Tak boleh kau katakan la ta'yin itu tiada apa-apa, belum ada apa-apa, sebelum ada apa-apa, itu tak boleh. Kalau kau katakan sebelum ada apa-apa, tak ada apa-apa, tiada apa-apa, maknanya Tuhan pun tak ada. Kalau kau katakan seperti itu. Jadi kalau masa ketika la ta'yin, Allah itu sudah ada, Tuhan itu sudah ada, Tuhan sedia ada. Jadi tak kena apabila kau katakan tiada apa. Di mana kedudukan la ta'yin itu? Tiada. Okey, tiada ciptaannya. Tuhan ada tidak? Kalau ada Tuhan, maknanya ada. Penciptanya kan ada. Yang diciptakannya belum ada. Yang menciptakan ada ke tidak? Nah, di mana kedudukan Tuhan masa itu? Kan banyak orang tanya, di mana Tuhan, di mana Tuhan, di mana Tuhan? Ada dikata di bunyi itulah. Dia kata apa? Di mana itulah? Itulah Tuhan, kata dia. Kau sebut kalau kau bunyi di mana tu, itulah di mana. Itulah Tuhan. Di situlah Tuhan. Dibunyi di mana tu, itulah Tuhan, kata dia. Kalau kau tak bunyi di mana, tak adalah Tuhan. Tak di mana-mana lah, kata dia. Mana pula Tuhan tu dikedudukannya di bunyi? Kalau kau tak bunyi, di mana? Tak di mana lah dia. Kau bunyikan di mana? Di mana itulah di mana? Di mana apa? Kau buat kajian Tuhan di mana? Adakah Tuhan duduk di bunyi? Adakah Tuhan itu bunyi? Mengapa kau katakan di mana itulah itu di mana? Di mana? Kau guru-guru. Kalau kau tak tahu di mana Tuhan, jangan kau buat kajian di mana Tuhan. Menyesatkan umat. Tuhan di mana? Bolehkah kita dudukkan di mana itu kepada Tuhan? Boleh disebutkan Tuhan itu di mana? Itu untuk makhluk. Mengapa kau katakan Tuhan itu di mana? Kau kaji pula di mana itu Tuhan. Di mana itu Tuhan? Tuhan itu di mana? Batal. Itu bukan untuk Tuhan. Itu untuk makhluk. Bunyi di mana itu kedudukan makhluk. Tak layak kau dudukkan kepada Tuhan. Syirik sudah. Mana lagi? Siapa Tuhan? Itu sudah tak boleh. Siapa itu milik makhluk. Siapa itu kedudukan makhluk. Tak layak kau dudukkan di Tuhan. Kalau kau katakan siapa Tuhan, itu sudah tak boleh. Itu kan jirim tu. Siapa tu bunyi ke tidak?
Mengapa kau letakkan ke Tuhan? Siapa? Itu sudah bunyi. Itu sudah menuju ke makhluk. Itu sudah menunjukkan ke makhluk. Itu untuk menanya makhluk. Itu mendudukkan makhluk. Menamakan makhluk. Siapa? Itu tak boleh kau dudukkan ke Tuhan. Jadi kalau kau katakan siapa Tuhan, itu tak boleh. Kerana siapa itu mesti menunjuk ke makhluk. Kau bunyikan siapa Tuhan, itu sudah tak boleh. Itu sudah gugur untuk menunjuk Tuhan, untuk mengetahui Tuhan sudah tak boleh. Siapa? Di mana? Itu makhluk. Kalau kau nak tahu kedudukan Tuhan, bukan bunyi di mana. Di mana? Di mana itu sesuatu. Di mana itu untuk menunjuk sesuatu. Sesuatu itu bukan Tuhan. Tuhan bukan sesuatu. Mengapa kau tunjuk? Mengapa kau tanya? Mengapa kau mencari di mana untuk Tuhan? Ini masa dilata'yin. Ini dikaji dilata'yin. Kalau di syariat, di tarekat, hakikat marifat, sentiasa dia mengatakan di mana Tuhan. Orang syariat, hukum syariat, kaedah syariat, sentiasa mengatakan Tuhan di mana? Di atas, di bawah, di langit. Tak boleh. Mana lagi? Apa itu Tuhan? Apa itu makhluk? Apa? Itu tidak boleh diletakkan ke Tuhan. Inilah kajian benar-benar mengetahui, memahami, mengenal Tuhan. Jadi kalau kau zirimkan Tuhan itu sudah batal Tuhan. Syirik. Tuhan tak suka dengan syirik. Mengapa kau samakan Tuhan dengan manusia? Mengapa kau samakan Tuhan dengan makhluk? Kenallah sebenar-benar Tuhan. Batal sudah kalau kau katakan apa itu Tuhan. Apa itu untuk apa? Di mana? Itu tak layak kau dudukkan kepada Tuhan. Batal. Sebenar-benar pengenalan diri kepada Tuhan, sebenar-benar diri mengenali diri Tuhan itu, jangan ada syirik. Kau tak boleh syirik. Kau tak boleh syirik jali. Kau tak boleh syirik hafi. Kau tak boleh syirik hafizun hafi. Kau tak disuka Allah. Kau dilaknat Allah. Kau dibenci Allah. Apabila dalam pengenalan diri kau kepada diri Tuhan, kau terkena syirik. Kau kena syirik. Kau dapat syirik. Kau melakukan syirik. Tak ada kau kenal Tuhan dah. Walaupun kau tak sengaja kau syirik, kau kena hukum syirik. Kau tak tahu, kau bodoh, kau tak sengaja syirik. Tuhan tidak akan ampunkan syirik. Allah tidak tolak ansur kepada syirik. Walaupun syirik hafizun hafiz sekalipun. Aku tak sengaja syirik, kau katakan, kena juga kau hukum syirik. Allah tak ampunkan tu. Walaupun syirik yang halus, yang sangat halus, halus di dalam yang sangat halus sekali, tetap Allah tak ada ampunkan. Syirik itu walaupun sebesar zarah pun kau syirik, tak diampunkan Allah. Tak ada. Tak mau dia. Macam mana kau nak mengenali Allah? Yang Allah itu tak boleh kau sebutkan, tak boleh kau fikirkan, tak boleh kau ada-adakan, tak boleh kau ingat-ingat, tak boleh kau bayang-bayang, tak boleh kau umpamakan, tak boleh kau rasa-rasa, tak boleh, semua kau tak boleh. Apapun yang kau cakap tu tak boleh. Apapun yang kau bunyikan, kau letakkan kepada Tuhan, itu salah. Sebab yang kau bunyikan itu jirim. Sebab yang kau sebutkan itu jisim. Bertolak belakang dalam keadaan diri Tuhan. Nak dihaluskan lagi, kau mengenal diri kau, kau mengenal Tuhan kau. Yang kalau kau kenal diri kau, diri kau lah yang kau kenal. Otomatik kah kenal diri, kenal Tuhan? Tak ada. Itu kau sudah menuhankan diri kau. Itu kau sudah menyamakan diri kau dengan diri Tuhan. Kalau kau katakan kau kenal diri kau, kau terus kenal Tuhan kau. Maknanya Tuhan kau itu diri kau lah. Diri kau itu macam Tuhan kau. Diri kau itu seolah-olah Tuhan kau. Kenapa dikatakan diri itu Tuhan kau? Mana boleh kau kenal diri kau, terus kenal Tuhan kau? Mana ada yang otomatik?
Kau ini kan diciptakan Tuhan. Kau ini kan dibuat Tuhan. Kau ini kan dizahirkan Tuhan. Kau ini kan dinyatakan Tuhan. Kalau kau kenal diri kau, kenallah diri kau. Mana boleh terus kenal Tuhan? Tak ada. Adakah dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu? Maknanya kenal dirimu rata-rata otomatik kenal Tuhanmu yang nyata. Adakah makna begitu? Mengapa pula dah kenal diri kenal Tuhan? Mengapa pula boleh otomatik kenal diri kenal Tuhan? Diri kau ni makhluk. Apabila kau kenal diri makhluk, kau belum tentu kenal diri Tuhan. Sebab diri kau ni makhluk. Diri kau ni jirim, diri kau ni jisim, diri kau ni muhaddas, diri kau ni buah baharu. Yang kau kenal tu baharu. Kau nak baharukan Tuhan? Kau nak makhlukkan Tuhan? Macam mana? Macam mana kita ni nak kenal Tuhan, kenal diri? Apa boleh kita kenal diri terus kenal Tuhan? Apa boleh kita ini kenal diri otomatik kita kenal Tuhan? Nak diotomatikkan Tuhan itu kah? Macam kereta aja, ada otomatik, ada manual. Kalau boleh otomatik, aku pun nak otomatik juga semua. Kalau bini boleh otomatik, kalau bini boleh otomatik, bagi duit otomatik suka kau dah.